Kalau ayah Tun M tak tulis birthday Tun M yang sebenar dekat kamus dia, Tun mungkin sampai sekarang celebrate birthday Tun yang fake. Birthday Tun M yang kita duk wish tu Julai, tapi IC tarikh lahir Tun Disember. Cuma orang kata benda ni common untuk orang dulu-dulu, sebab mereka tak ingat dan tak record pun tarikh lahir. So bila British suruh daftar, mereka buh je lah agak-agak. Tapi kes Tun M, disebabkan ayah Tun memang orang cerdik sikit kan, jadi dia sengaja tipu British letak tarikh lahir bulan Disember, sebab nak bagi mudah urusan anak-anak dia masuk sekolah. Sebab zaman tu nak register masuk sekolah, kalau hang birthday tengah tahun ni, jadi leceh. Jadi semua adik-beradik lelaki Tun M, ayah dia buh tarikh lahir Disember. Tapi ada satu lagi cabaran yang lagi besar sebenarnya pasal adik-beradik Tun nak masuk sekolah ni. Kena berebut dengan orang elit dan bangsawan. Sebab masuk sekolah zaman British tu bukan macam sekarang, wajib sekolah, tak daftar kita kena saman. Sekolah zaman tu sangatlah privilege, tak semua boleh masuk sekolah, dan sekolah yang terbaik ni memang orang-orang elit yang conquer. Sampai marahan tak ada tempat, walaupun hang Melayu. Ditambah pula orang Melayu tak banyak ada mindset macam Pak Tun M lah. Pendidikan anak-anak lagi penting daripada segala benda, sebab Pak dia pun Penang Free School punya produk. Tapi tetaplah dua golongan yang akan dapat keutamaan, orang putih dan orang Melayu yang elit, geng-geng bangsawan. Yang buat ayah Tun M ni lagi bertambah meluat dengan perangai double standard ni, sebab kerajaan Kedah dulu yang panggil ayah dia yang duduk elok-elok di Penang untuk serve kat Kedah, jadi pengetua Melayu pertama untuk sekolah Kolej Sultan Abdul Hamid, tolong urus sekolah anak-anak bangsawan. Tapi tetap benda ni jadi kat anak-anak perempuan dia. Semua tak boleh masuk sekolah menengah kat Kedah, sebab sekolah dah penuh dengan anak-anak pegawai tinggi kerajaan. Walaupun secara merit anak-anak dia lagi layak, tapi Tun bernasib baik sikit sebab dapat masuk kolej. Salah satu punca dah sebab dia pandai English. Hasil Pak dia sebat dia kat rumah, paksa belajar English. Tapi tiba-tiba hadir dua ujian paling perit untuk Tun yang goncang harapan study dia. Jepun masuk Malaya dengan British patah balik jadi pentadbir negara kita. Waktu Jepun masuk, semua sekolah kena tutup. 4 tahun Tun kena sidai. Dah pisang sangat, dia buka kedai kopi dengan member dia. Lepas tu dia jual pisang. Nampak pun macam tak boleh dah nak sambung mengaji. Tapi Tun dapat masuk balik sekolah umur 20 lepas British buat comeback. Tapi dia pergi sambung berdemo pula kat sekolah lawan Malayan Union. Takat ni pun dah letih weh baca struggle dia dengan member-member dia nak mengaji punya pasal. Kena berkelahi dengan British, berebut dengan geng elit, bertumbuk dengan Jepun. Tak masuk lagi kena peleceh dengan geng Singapura waktu study medik. Sebab batch dia 7 orang je Melayu. Melayu halus start pula selepih. Memang jauh dengan cara hidup dan cara fikir orang Singapura. Jadi kalau kita letak tepi faktor politik, kepartian, dan ekstrak sikit hikmah dari cerita Tun nak mengaji ni, ada dua pengajaran lah at least. Satu, Tun takkan jadi macam apa yang kita tengok kalau ayah dia tak bersungguh nak anak-anak masuk sekolah. Buatlah apa pun, termasuk tipu sikit dokumen, asal mengaji. Kedua, tengok kepada struggle-nya orang dulu nak mengaji. Macam-macam jenis struggle, kita tersangatlah kena berterima kasih. Sebab generasi tok kita dulu yang tanggung tekanan double standard dari dapat nikmat pendidikan, take over pentadbiran dan cerdikkan bangsa sendiri dengan buat sekolah untuk kita mengaji dengan selesa. Cerita tu ni saya dapat dari buku seorang wartawan nama Barry Wayne, yang memang 30 tahun duk cover cerita pasal Malaysia. Buku dia tajuk Malaysian Maverick. Tun tu kira dah macam barang study dia lah. IBDE dah terjemah dah dalam BM. Cerita seni Tun M berkelahi dengan Tunku Abdul Rahman pun ada agak dalam buku tu.